Nak dapat 10,000 sebulan sebagai ejar tanah ni mudah kalau ada sistem yang betul. Proses jual beli boleh jadi pening kalau tak kena cara. Semua rahsia bakal saya kongsikan secara eksklusif dalam podcast Syukri Zuhari. Okey. So, tajuk kita hari ini adalah berkaitan dengan economic downfall dan financial structure. Okay. Economic downfall ni saya explain dululah apa benda. Economic downfall ni macam apa kita tengah hadap sekarang lah, which is kejatuhan ekonomi bukan setakat Malaysia, satu dunia kan, disebabkan banyak faktor, dan faktor paling utama adalah kita punya isu COVID. Okay, COVID-19 yang melanda semua negara lah. Kebanyakan negara, sorry. So, dia melibatkan ekonomi sebab orang semua tak boleh keluar rumah, sebab dia impact kepada semua orang. Dan financial structure, saya nak cerita tentang macam mana korang nak structure korang punya financial, dan macam mana korang boleh advise klien pada masa akan datang supaya klien korang tu diorang rasa korang ni profesional, dan diorang akan dengar advice korang dan minta, dan akan suggest korang pada orang lain as referral. So kita bagi cadangan pada diorang lah supaya benda ni diorang boleh bagi tahu kawan-kawan, saudara mara, family diorang yang ada masalah untuk jual rumah juga, dan juga masalah kewangan terutamanya. Okay, so slide. So, saya kecilkan sekejap. Kau nampak tak slide ni? Sebab nampak macam kecil kan? Okay. Okay, so slide yang pertama. Kejap lah saya buang mendalah ni. Kejap. Okay, so kita teruskan sekejap ya. Alright. So, clear. Okay, so sekarang ni kita akan cerita tentang topik yang saya terterakan dekat situ, economic downfall dan financial crisis. Okay, so hello, Assalamualaikum semua. So sebelum saya nak start mulakan, saya nak korang tengok video ni.
Tak keluar kat korang La ilaha illallah. Tak keluar rupanya. Sekejap ya. So, sekiranya tak keluar, saya terpaksa buat benda ni. Saya terpaksa remove this one. Okay. Saya terpaksa remove this one dan oh, dengar suara je. Okay, saya dah tahu dah. Alright. Okay. Okay, dah nampak. Nampak tak? Ada slide. Okay. Tak boleh lah. Okay, macam ni lah. Saya terus start lah. Okay, so kalau korang perasan, ketika economic downfall ni banyak perkara yang terjadi lah. So apa yang jadi sekarang ni adalah indeks Dow Jones dan satu dunia KSCI turun kurang daripada 1,300, tak pernah selama beberapa tahun kita mengalami perkara ni. And then harga emas dia maintain sebenarnya, kalau korang perasan harga emas maintain sebab dia kali inflasi. Itu sebab saya suggest pada korang untuk simpan emas. Kalau ada duit lebih, simpan emas. Okay. Dan perak juga bergunalah. Okay, perak juga berguna. Dan keempat, kerajaan ada umum, pekerja awam boleh keluarkan KWSP akaun 2, RM500 untuk sara hidup. So, lanjutan memoratum selama 6 bulan. So, memoratum ni dapat membantu orang untuk kurangkan bebanan selama 6 bulan lah. So, sekarang ni apa yang jadi pada korang adalah siapa yang bekerja lagi, korang kumpul duit cepat-cepat, bayar sonso. So, which is, kalau boleh korang kumpul duit cepat-cepat, which is KWSP tu, korang kumpul duit cepat-cepat, KWSP tersebut, dan RM500 sebulan tu sebenarnya sangat banyak. Okay, sangat banyak. Sebab RM500 sebulan tu korang boleh cover korang punya expenses bulanan dan korang boleh cover benda-benda yang lain yang patut lah. Okay, so sangat penting untuk korang simpan RM500 tu. Saya suggest ambil, okay, supaya korang boleh structure korang punya kewangan pada masa akan datang. So kepada mereka yang bukan bekerja, yang which is full time macam saya, so apa yang korang boleh buat adalah, yang pertama adalah korang cuba dapatkan income-income yang lain. Yang penting adalah untuk korang survive. So yang kedua adalah barang-barang yang tak perlu korang nak jual, korang jual. Okay, korang jual. Jual sahaja. Mana yang tak perlu jual, mana yang boleh sewa, sewa. Okay. So, time saya susah dulu, apa yang antara saya buat adalah saya kumpulkan barang-barang lama yang saya tak guna, saya jualkan ataupun saya sewakan. So, bila kita jual ataupun sewakan, kita dapat kurangkan bebanan bulanan kita lah. So, itu yang saya buat. Alright. So, yang seterusnya,
bantuan lebih kepada COVID-19, bantuan kepada luar negara dan sumbangan tabung dijalankan. Okay. So, kalau korang perasan, kita punya indeks tak adalah turun sangat. So, dia keep maintain dekat 1213, 1213. Tapi sampai mana dia boleh tampung? Sebab kebanyakan saham yang lain semua dah turun. Okay. So, saya ada sharekan dekat saya ada sharekan satu stock which is from Maniaga, yang which is dapat job daripada government untuk supply barang-barang medical dekat hospital kerajaan. Tapi dalam masa yang sama, walaupun pharmaceutical macam tu, dia dapat support, dia punya saham tu jatuh lagi. Okay, so apa akan jadi? Saya nak tunjuk video kat korang tu adalah video di mana seorang Cina ni dia goncang air coke. Okay, nak tunjukkan kepada orang macam apa yang akan jadi pada akan datang. So, dia goncang air coke tu, dia goncang, itulah tekanan yang kita tengah dapat. Okay, goncang, dan bila dia goncang tu, bila dia buka, dia akan boom, meletup kan. Itulah yang akan jadi. Sekarang ni, apa yang jadi adalah kita dapat support daripada government. Betul, company-company ni dia dapat support daripada government. Tapi dalam masa yang sama, dia punya company value tu makin kurang. Indeks semua makin jatuh. Dan ekonomi semua makin teruk. So, bila dalam tekanan, dalam masa yang sama, dia tengah nak boom. Okay, dia dapat support, dia nak boom. So, bila tekanan makin lama makin banyak, dan bila benda ni selesai, terbuka je penutup tu, boom, dia akan meletup. So, itu yang terjadi. Dan saya nak tunjuk ke korang, ada seorang mamat ni, kalau korang perasan, slide seterusnya adalah nama dia Ryan Serhant. So, Ryan Serhant ni, kalau korang perasan, siapa yang baca buku dia, tengok dia punya history kan, back tu. So, dia start pada tahun 2008, 2009, which is time tu tengah economy downfall. Which is time tu ada property bubble dan juga Lehman Brothers, okay, ditutup, fall bankruptcy. So, dia start time tu, which is time tu sangat susah. Tapi sekarang dia one of the top real estate agent dekat US. Okay, so saya nak beritahu korang, kalau korang boleh stay survive sekarang, insya-Allah akan datang macam kita jadi ikut tadilah, dia akan, korang dah tak sabar nak, orang yang macam ni dia akan tak sabar nak boom, bila buka je dia akan meletup. Okay, so itu yang kita harapkan pada masa akan datang, insya-Allah. Alright. So, what's next selepas isu COVID-19? So, ini saya punya prediction lah, apa yang akan jadi. So, apa yang akan jadi? Yang pertama adalah akan ada banyak syarikat menawarkan cuti tanpa gaji kepada pekerja mereka. So, ini yang akan terjadi. So, saya pakai baju BNI hari ini. So, saya di kalangan usahawan dan juga kawan-kawan yang lain dan juga company corporate, klien-klien kita ada tanya orang apa yang akan jadi selepas ni. So, akan ada banyak syarikat menawarkan cuti tanpa gaji pada pekerja mereka, which is not good. Okay, which is not good. Sebab sebenarnya company nak mengurangkan kos lah. So, bila company mengurangkan kos, dia terpaksa cuti tanpa gaji pada pekerja diorang. So, at least for 3 months. Okay, so pekerja kontrak akan dibentikan kerja serta-merta. So, ini yang tak bagus. Pekerja kontrak akan dibentikan serta-merta dan kontrak mereka akan direvise semula. Okay, kontrak mereka akan direvise semula. So far boleh dengar? Clear? Kalau clear, mention clear. Kalau tak clear, tolong bagi tahu. Sebab saya tak tahu apa yang korang nampak sekarang ni. So, korang clear Nampak Jelas tak? Alright. So, next. Selepas isu COVID ni, okay, tadi kita cerita pasal Ryan Serhant. So, selepas isu Lehman Brothers tu, so, mamat tu dia memang kaya gila lah sekarang. Betul lah apa anda cakap tu. So, dia dah kaya dan memang dia buat a lot of money after isu Lehman Brothers tu selesai lah. Okay. So, maknanya selesai tu bukan apa. Selesai tu maknanya isu tu dia akan pengaruh ekonomi negara dia dan lepas tu settle. Okay, lepas settle time tu lah dia boom. Sampai sekarang. Alright. So, pekerja lama dan gaji besar akan ditawarkan BSS, MSS. Okay. So, sukarelawan lah untuk berhenti dan untuk dibentikan sebenarnya. So, pekerja baru akan diambil secara kontrak. Itu yang akan berlaku.
Okay, pekerja baru akan ambil secara kontrak setahun, 2 tahun maksimum. So, itu yang akan jadilah normally bila benda-benda macam ni jadi. So, itu yang menyebabkan orang sebenarnya takut nak beli apa-apa, terutama property and so on lah. Alright. And then, industri kesihatan dan makanan kekal relevan sebab semua orang perlukan. Beberapa industri akan gulung tikar. Yep, tak tipu. Akan gulung tikar. Siapa yang tahan akan perform, selepas tu siapa yang tak tahan akan terpaksa gulung tikar lah what to do kan. So beberapa syarikat individu baru akan meletup. Okay, dan time ni lah the new OKB. OKB apa? Orang kaya baru. Boleh tulis tak? Orang kaya baru. Orang kaya baru. Okay, so orang kaya baru akan datang, akan hadir, akan muncul, akan lahir selepas isu COVID dan isu recession ni selesai. Okay, normally macam tu. Tahun 2008 ada beberapa orang, nanti saya akan sebutkan nama-nama dia. So, salah seorang dari Sarhan tu lah. And then, Robert Kiyosaki pun dia ada cerita how dia buat a lot of money. Okay, time 2008 ke 2010. Okay, so akan ada banyak tanah yang bakal dilelong. Okay, kali ni musim membeli yang terbaik. Kalau korang ada cash, korang boleh beli. Sila beli. Okay, dan time ni lah barulah korang nampak sebenar-benarnya cash is king. Okay, korang mendapat harga dengan sangat-sangat murah. Benda yang demand, yang which is benda yang demand sekarang akan jadi sangat-sangat mahal. Sebagai contoh, dulu saya buat cleaning service, okay, dan ketika cleaning service tu saya beli glove, saya beli mask, saya beli sanitizer, benda tu sangat-sangat murah. So satu kotak mask dulu saya rasa dalam RM7, RM5 ke RM7 satu kotak, 50 pieces. So 3 ply. So sekarang apa yang jadi adalah mask tu satu kotak kita tengok harga pun dah naik sampai 100 untuk retail kan. So sangat-sangat mahal. So that's why benda ni tu yang saya kata akan melahirkan OKB lah, orang kaya baru lah. Alright. So barang jualan rata-rata akan dijual dengan harga yang sangat murah, especially property lah, sama juga akan dijual sangat-sangat murah. Property 400, jangan terkejut, akan dapat dalam 200 lebih. Akan ada. Rumah 400,000, 500,000, bahkan dijual dengan 200 lebih. So, rumah 600,000, bahkan dijual 400,000. So, benda-benda ni akan ada. Okay. So, interest rate akan naik sedikit demi sedikit. Okay. So, ini bukan saya sebagai ahli nujum. Tak. Saya cerita based on apa yang saya belajar daripada ekonomi dulu. Dan juga saya belajar finance dulu. Dan pengalaman-pengalaman daripada orang lain, kita sharekan mana yang kita rasa logik lah. Okay. Next, what happened? What happened? Kalau korang teruskan industri ni, apa yang akan terjadi? So, benda ni lah akan terjadi. So, korang buat, orang kata ekonomi ni tak okey lah, korang boleh ke buat. Lepas tu, dolang korang, and then, time tu lah, korang kena tunjukkan yang korang sebenarnya, korang boleh survive. Okay? So, saya mengajak semua orang, let's swim against the waves. Jom kita berenang melawan wave ni yang datang ni. Okay. So wave yang datang ni adalah pertama COVID. Okay. Yang ni kita memang tak boleh buat apa. Di belakang COVID tu akan ada satu ombak recession yang akan landa kita semua. So semua orang get ready lah. Benda ni economic cycle, kita tak boleh buat apa. Kita kena hadap dan kita kena ada plan. What's next? Alright. So during crisis, what's next? COVID saya nampak ni, okay? Boleh elaborate lebih? What's next? COVID saya nampak yang ni. Okay? So, ketika krisis ni, apa yang kita boleh kontrol? Anas, saya tak faham soalan tu. What's next? COVID saya nampak yang ni. Nanti tolong elaborate ni. Alright. So, krisis. Ada benda yang kita boleh kontrol. Okay? Which is kesihatan, teknologi, mismanagement. Which is mismanagement ni macam benda yang kita susun tak betul. Kita punya time management. Kita punya cara susun kerja. Okay, kewangan, kita boleh kontrol kewangan sebenarnya. Apa yang kita makan, apa yang kita buat hari-hari kan, kontrol. So, benda yang tak boleh, yang kita perlu potong, cut. So, go lean. Saya selalu advise kepada orang yang ada masalah kewangan, go lean. Jangan rasa beban. Go lean, lepaskan mana yang perlu. Okay, yang rasa sayang nak buat macam mana, terpaksa lepaskan. Dan dekat artikel, nanti saya ada share artikel saya, 5 perkara yang korang boleh buat kalau korang terbeban dengan kewangan. Dengan tanah lah. So, kalau korang ada tanah, terbeban, apa yang korang boleh buat? Ada 5 perkara. Okay, so, benda tu agak macam tak logik juga untuk certain people, ataupun mungkin melibatkan maruah somebody lah, sebab dalam tu, artikel tu saya ada letak. Kalau korang terbeban dan korang perlukan kewangan, korang perlukan duit. So, antara perkara yang korang buat adalah siapa yang bujang lah, terutamanya korang ada satu rumah, ada 3 bilik. So, korang duduk satu bilik, 2 bilik tu buatlah sharing, sewakan. Okay, so benda tu boleh bantu korang lah. Alright. Dan nombor 5, apa yang korang boleh kontrol adalah disiplin dan komitmen. So, korang kena disiplin hari-hari. Apa yang korang buat hari-hari, itulah korang punya
korang perlu kontrol lah apa yang korang buat hari-hari. Benda tu sangat penting. Sebab apa yang korang buat hari-hari itulah akan jadi korang punya habit. Okay? Dan komitmen. Tetapkan komitmen korang. Apa korang punya target. Target, walaupun benda ni jadi, krisis ni jadi, korang tetapkan target korang. Target korang tu which means, kalau korang target 10,000, gunalah atas udara, bawah ke, okay, kiri, kanan, depan, belakang untuk dapat that 10,000. So, yang penting, korang dapat apa korang nak. So, benda ni takkan dapat macam tu je. Dia mesti ada hurdles dia, ada cabaran dia. So, time tu lah korang kena belajar. So, macam mana nak belajar? Banyak perkara yang kita boleh dapat daripada Google, daripada YouTube, okay, daripada orang-orang lain. So, korang dapatkan benda yang korang boleh kontrol ni. Okay? And then, benda yang kita tak boleh kontrol, contohnya pandemik dan musibah ni tak boleh kontrol. Bencana alam, market kita tak boleh kontrol, masa depan tak boleh kontrol. So, benda yang korang boleh kontrol ni, sementara korang boleh kontrol tu, korang kontrol. Dan make sure korang ada timeline. Timeline which means, korang target certain things nak capai bila, korang kena settlekan cepat-cepat. Okay? Kalau musibah yang ada dekat korang ni, bila korang rasa akan stop. Okay? Sebagai contoh, company berhentikan kerja korang. Tak ada gaji. So, apa nak buat? So, benda yang korang kena buat, apa dia? Dan bila timeline korang nak dapatkan benda-benda list-list ni, supaya korang boleh terus start, okay? Supaya korang boleh achieve target korang, target income. So, perkara yang paling penting adalah makan minum lah. Makan minum untuk family, anak bini semua tu memang korang pastikan cukup. Itu perkara yang paling penting. Yang kedua, bil api, bil air. Okay? Yang ni korang boleh kontrol. Kurangkan penggunaan. Caranya korang pandai-pandai sini cari. Okay? Dan ketiga adalah barang-barang yang membebankan, yang korang rasa tak perlu. Kalau korang rasa tak perlu Netflix, potong Netflix. Kalau korang rasa tak perlu, boleh potong Astro. Memanglah orang bising kan, nak buat macam mana. Terpaksa lah. Kita terpaksa buang kita punya enjoy untuk survive. Yang paling penting adalah survive. So, korang cut apa-apa yang patut. Jangan terlalu fikirkan nak seronok ke apa benda. Dalam masa sama kita ada je masa kan tengok Facebook, tengok apa benda semua tu kan. Mana boleh cut. Okay? Cut sebaik mungkin. So, itu yang saya nak share dengan korang. So, dekat dalam ebook saya tu ada cerita pasal financial structure. Okay, so saya ceritalah financial structure dalam tu apa. So, financial structure dalam tu saya ada cerita tentang macam mana korang nak kena susun korang punya pendapatan. Okay, daripada cost structure, daripada sale, berapa korang dapat dan berapa net sebenarnya korang dapat. So, dekat situ, apa yang saya nak korang buat adalah korang start pada bawah ke atas. Bawah ke atas ni macam mana? Bawah ke atas tu, daripada bawah tu saya letak perbelanjaan individu. Okay, perbelanjaan individu korang, perbelanjaan keluarga korang tetapkan dulu. And then perbelanjaan untuk marketing and so on. Yang perbelanjaan untuk marketing tu, kalau korang perasan, dekat situlah korang kena serendah-rendahnya. Serendah-rendah tu, maksud saya adalah, serendah-rendahnya adalah, kalau boleh low kan. Contohnya korang spend kat mudah, property guru, serendah yang boleh. Okay, so bila dah rendah, Cik Syuk, macam mana nak buat? Orang akan tanya saya. So, apa yang korang kena buat adalah, korang bernetwork lebih banyak. So, korang gunakan referral lebih banyak. Korang gunakan network, referral lebih banyak. Tambah session korang untuk dapatkan leads, untuk dapatkan referral, untuk dapatkan clients. Okay? So, gunakan leads, gunakan sumber-sumber yang ni, yang free dan less cost ni, untuk kembangkan bisnes korang. Networking is the best. So far, saya beritahu korang, networking is the best of all. Okay? So, dalam financial structure tu, apa yang saya kongsikan adalah, yang pertama, tarik hutang sepanjang yang boleh. Okay, tarik hutang sepanjang yang boleh. So, government BNM ada umumkan semalam, okay, 6 bulan moratorium. So, tarik. Okay, tarik. So, saya buat slide ni sebelum moratorium tu sebenarnya. So, tarik hutang sepanjang yang boleh. Okay, so sekarang 6 bulan korang ada grace period 6 bulan untuk tidak bayar. So, selepas 6 bulan tu, kalau korang terbeban, siapa yang masih muda, tarik loan tu. Jangan keluarkan cash. So, korang tarik tu. Sebagai contoh, korang dulu beli rumah tahun umur 25. So, sekarang umur korang 35. So, 35 boleh apply loan lagi 35 tahun. Tarik stretch. So, at least daripada korang bayar 2,000, 3,000 sebulan untuk satu rumah, korang boleh kurangkan ke jadi 1,500. Mungkin 1,000 sebulan. Okay, so tarik tenure tu supaya korang boleh rendahkan komitmen. Okay, apply moratorium ni untuk semua loan kalau boleh. Okay, sebelum ni tak semua bank offer tau. Tapi selepas malam BNM umumkan semua bank offer lah. Cuma saya tak tahu dia punya TNC dia, terms and condition dia, sebab saya dengar interest berjalan macam biasa. So bila interest berjalan macam biasa, korang bukannya tambah 6 month belakang tu. Bila interest macam biasa,
Okay, disebabkan kita ada sign letter offer dulu, interest korang akan menyebabkan korang punya loan extension tu boleh jadi sampai setahun, bukan 6 bulan. Bukan 6 bulan. Ini saya cakap ni bukan apa ya, sebab saya tak baca TNC dia. Ini apa yang saya anggarkan, predict apa yang akan jadilah. Sebab kalau betul dia kira interest tu tak dikira dalam moratorium, so maksudnya dia akan tarik. Logiknya adalah dekat Excel file yang nanti saya akan share dengan korang. Excel file dia tunjuk macam mana interest berkurang from time to time. Okay, macam mana interest berkurang from time to time mengikut prinsipal korang. So sekarang ni apa yang jadi adalah prinsipal korang tak turun. So prinsipal korang tak turun, interest maintain, makin lama makin naik. Mungkin makin lama makin naik sebab interest akan makin lama makin naik selepas isu COVID ni, selepas isu financial crisis ni. So itu yang akan jadi. So TNC dia kita tak baca lagi. Saya tunggu lagi sebulan 2 nak tengok macam mana respon bank, and then baru saya boleh share benda dengan korang lah. Selepas ni perlu kita bergerak dalam grup atau individu. Mungkin akan berlaku pihak-pihak menghentikan diri. Bukan semua orang mampu bergerak sendiri. Sebagai warga, make sense apa yang kita boleh buat untuk diri sendiri yang lain. Okay, so to be honest guys, sekarang ni korang memang tak boleh nak mengharapkan government semata-mata, bantuan government semata-mata. Korang kena harapkan diri sendiri lebih. Okay, sorry ada call. Korang tak boleh harapkan orang lain, kau kena harapkan diri sendiri. So, apa yang korang boleh buat, korang buat. So, tips yang pertama adalah macam saya inform tadi, collect duit cepat-cepat, bayar suanso. Segala duit yang kau boleh collect, okay, contohnya korang buat rumah sewa. Kalau boleh, collect sewa sama. Kalau boleh. Kalau tak boleh, kesian, kuranglah sikit. Nego lah, 80%, 70% sewa sebulan kan. And then, paling rendah pun 50% lah. Jangan bagi free langsung. So, sewa bulan macam biasa. Okay, sebulan macam biasa. That's why saya kata collect duit cepat-cepat, bayar suanso. Tetapi, ni kau jangan ajar orang lain pula. So, tapi kalau kita menyewa dengan rumah orang, cuba nego dengan owner. Boleh tak bayar separuh selama 6 bulan ni? Sebab bank dah bagi moratorium selama 6 bulan. Boleh tak tuan? So, korang sebagai negotiator, negotiate lah. Tu kerja korang. Boleh tu antara salah satu contoh lah yang orang boleh buat. Sebab sekarang ni benda yang paling menakutkan saya adalah bila jadi ni isu COVID dan kita punya recession selepas ni, benda yang paling menakutkan adalah tak patut saya sebut sebenarnya, tapi benda yang paling takut adalah akan berlaku few rompakan, kecurian. Okay, isu keselamatan lah, itu yang paling penting. So disebabkan sebenarnya kadang-kadang orang tu dia bukan nak mencuri, dia bukan nak merompak, tapi sebabkan dia terdesak kan. Anak bini dia nak makan, nak minum. So, benda tu sangat penting. Benda tu sangat penting untuk korang jaga keselamatan diri. Sebab semua orang fikir di sini untuk survive. But in the end, korang kena ingat lah, ini semua kerja Tuhan. So, kalau korang boleh survive sekarang, insyaAllah, korang boleh survive kemudian. So, saya advise kat korang, collect duit cepat-cepat, bayar suanso. So, kalau boleh drag sebanyak yang boleh supaya korang boleh kurangkan komitmen. Dan jangan lupa benda-benda amal agama tu jangan tinggal lah. Solat hajat, solat taubat, semua tu korang tinggal. Jangan tinggal. Sebab benda tu lah, kita lah peninding. Itulah peninding kita sekarang ni. Dah tak ada apa dah. So siapa kita? Kita ni manusia biasa, tak ada apa pun. Kalau Tuhan nak bagi bala, dia bagi kat semua. Okay, so jika ada rumah, selain daripada 500 sebulan tu, yang korang dapat tu, korang boleh juga apply untuk penolakan bayaran bulanan tau. So, dekat borang kredit SP tu, dia ada satu bahagian yang korang boleh tick untuk tolak interest bulanan. So, daripada menolak interest, dia akan mengurangkan bebanan bulanan rumah korang. So, interest ni macam ni tau. Kalau korang baru beli rumah, so katakanlah korang punya bulanan tu adalah RM2,000. Ni saya bagi contoh bulanan korang RM2,000. So, untuk awal-awal, korang punya principal sikit je, mungkin 100-200 bulan. Tapi korang punya interest RM1,800. So, RM1,800, RM200, RM2,000. So, from time to time, principal korang makin besar dan interest korang makin kecil untuk bayaran bulanan. That's why saya cakap perkara ni sangat penting. So, at least kalau tak boleh tolak semua, tolak sikit. Yang diluluskan kredit SP pun dah cukup membantu korang. Okay? So, siapa yang part time lah? Okay? Siapa yang part time? Apply account 2 untuk pengurangan bayaran bulanan tu. Sangat-sangat bantu. Ada seorang klien ni saya tolong, saya advise kat dia, so far daripada RM1,500, dia bayar RM500 sebulan. Time tu Asia ada problem. Pembangunan bekerja ramai-ramai.
So saya advise dia benda tu. So bila program kerja ramai-ramai, diorang pramugari dengan pilot kan ada flight punya time kan, flight hour yang akan dikonvertkan untuk menjadi gaji. So bila flight hour berkurang, gaji diorang pun berkurang. So benda yang diorang nak buat salah satunya adalah dengan KWSP. So benda ni sangat-sangat membantu. Okay, sangat-sangat membantu. So jika perlu pindah ke rumah yang lebih kecil ataupun lebih murah untuk sewa, go for it. So sudah sampai masanya untuk korang shrink down lah. Maknanya kurang kewangan bulanan. Yang penting survive. Misi kita adalah untuk survive. Survival series. So standby untuk jual barang yang membebankan tu tak perlu. Okay, fokus untuk survive. Saya ada cerita tadi. Okay, so financial structure ni sangat penting guys. So do it right. Okay, do it right. So selepas ni saya akan cerita tentang rent, apa korang kena buat immediate action next, dan supaya selepas ni korang terus boom. Okay, terus buat So immediate action plan yang pertama adalah kepada agent senior ataupun agent yang baru, korang dah boleh mula main sewa. Sebab apa? Sewa ni fast cash. Kalau boleh, main sewa. Okay, main sewa. Dan salah satu perkara lagi untuk sewa adalah kalau korang boleh buat property management, which is macam ni, korang deal negotiate dengan tuan rumah untuk collectkan sewa untuk diorang. Okay, collectkan sewa untuk diorang dan korang ambil some percentage. Normally 10% lah. Kata, so negotiate dengan tuan rumah, tuan boleh tak saya tolong tuan untuk collectkan duit rumah setiap bulan daripada penyewa tuan, tapi saya ambil 10% every month. Okay, so cuba negotiate dengan dia. Okay, yang kedua, kos mendapatkan satu buyer akan meningkat. So, saya nak korang fokus pada networking sama agent dan luaskan networking sama agent walaupun kau untuk sewa. Okay, your network is your net worth. Relationship is a currency. Saya ada sebut hari tu kan, your network is your net worth, relationship is currency. Jangan abaikan benda ni. Alright, so nombor 3, jika boleh adakan cash reserve yang bekerja untuk kita walaupun dalam bentuk pasif. Okay, cash reserve ni sebagai contoh, korang ada duit cash lebih sikit, jangan biarkan dalam bank macam tu je. At least masukkanlah dalam tabung haji, ASB, simpan emas ke apa ke. Emas kali inflasi. Siapa yang suka emas lah. Emas kali inflasi. Tapi kalau boleh, simpanlah dekat mana-mana yang boleh menjana walaupun 3-4% naik. Benda tu sangat membantu. Seriously, sangat membantu. Saudara-saudari sangat membantu benda tu. Walaupun sikit. So, simpan benda yang cash yang boleh bekerja untuk korang semula. Okay, so korang bekerja, cash korang pun tak duduk diam, tak decrease dan bekerja untuk korang. At least naik 3-4%. 3-4% tu banyak sebenarnya kalau korang kira-kira balik. Okay, so yang keempat adalah asas skill nego setajam boleh. Sebab kali ni guys, kita akan jumpa owner yang sangat-sangat terdesak. Sangat-sangat terdesak. Serius. So sekarang ni korang kena maintain korang punya emosi. Okay, korang kena jaga korang punya emosi ketika negotiate. Okay, kali ni buyer betul-betul king. Buyer betul-betul king. So kalau korang boleh pegang buyer, okay, korang king lah. Alright, tapi nak pegang buyer bukan senang nak pegang buyer bukan senang. Dan mostly buyer banyak main-main. So kalau korang boleh tapis dan boleh dapatkan yang quality, alhamdulillah, insyaAllah dia sangat membantu korang. So kena kenal pasti masalah owner dan slow-slow pujuk beliau untuk jualkan rumah dengan harga demand semasa. Okay, korang kena ingat, sekarang harga demand katakanlah 400. Harga value 400. Orang demand sekarang 200.5. So kalau owner tu terdesak, korang dah tahu masalah diorang, terpaksa, tak boleh buat apa. Okay, so tak boleh buat apa. Memang terpaksa jual murah. So kalau perlu 200.5, 200.5. So saya remind kepada semua ejen-ejen yang which is sekarang kerja kita adalah negotiator. Kerja kita adalah real estate negotiator. Bila komen kat situ, real estate negotiator. Kerja kita adalah negotiate untuk owner turun harga, naikkan bajet buyer. Itu kerja kita. So korang memang kena negotiate. Biasakan diri untuk call klien, sebab kalau kita tulis dalam WhatsApp, emosi tu tak sampai tau. So kalau korang call, lebih proper lah. Kalau WhatsApp dia macam apa yang kita sampai tu kadang-kadang tak kena. Kadang-kadang dia ingat kita marah, kadang-kadang macam menyindir dia, kadang-kadang dia rasa offended dengan apa yang kita buat kan, apa yang kita offer. So tak nak benda-benda macam tu. Okay, so kena pandai, kena pasti masalah owner. Okay, tadi saya sebut. Okay, nombor 7, jaga emosi ketika berurusan dengan klien. So saya faham ramai di antara kita yang terdesak. Okay, terdesak. Yalah, kita sebelum ni jual rumah, tiba-tiba kawan tak nak beli rumah, kena buang kerja dengan masalah ekonomi, bla bla bla. Dan korang kena ingat, orang yang bekerja pun ada masalah yang sama. Masalah yang sama which is masalah diorang
mungkin lagi teruk, which is diorang sebelum ni makan gaji dah terbiasa dapat fixed income every month, suddenly tiba-tiba tak ada kerja langsung. Okay, apa nak buat? Oh, time tu memang jam lah, kejong lah kepala otak kan. Saya otak berhubung pun dah tak tahu nak hubung kat mana dah. So, that's why saya sarankan korang, jaga emosi. Whatever happens, korang kena stay calm, stay patient dengan kerja korang, dan make sure korang sedaya upaya boleh close the deal. Tapi jaga emosi, jangan nampak desperate, jangan marah-marah. Okay, benda tu tak akan membantu korang. Tak akan membantu korang. Okay. So, banyak kali sing sebanyak yang boleh. Sebab apa? Mungkin ratio ni akan jadi sangat besar. Sangat besar maksud saya macam ni. Dulu 10 listing korang dapat, mungkin korang dapat 1 untuk jual. Okay, ataupun 2 untuk jual. Ataupun 3 untuk jual. Sekarang ni mungkin korang perlukan 30 listing untuk dapat 3 untuk jual. Okay, so ratio dia sangat besar tu. Ratio dia sangat besar. So, that's why kali ni memang kita tak ada alasan. Memang kita kena kerja keras gila-gila. Memang tak ada alasan lah. Memang tak ada pilihan. Memang tak ada pilihan. So, sesi mengopi, mengetih kat luar, lepak lama-lama, dah memang kena cut lah. Sebab spend masa yang kita dapat tu, masa yang kita ada tu, kita boleh gunakan untuk benda yang boleh mendapatkan income. Alright? So, nombor 9. Saya share dalam buku tu juga. Follow up, follow back, follow through. So, follow up klien yang lama, follow back. Okay, kalau follow up korang follow back, and then follow through. Follow through untuk dapatkan network. Follow through dia network. Okay, dapatkan referral daripada diorang. Dapatkan referral daripada orang. Don't miss it. Jangan miss walaupun satu. Okay. Dan sekarang ni kalau korang guna WhatsApp, WhatsApp business, WhatsApp for business. So untuk WhatsApp for business tu, dia ada beberapa benda yang penting lah. Sebagai contoh, dia ada label. So korang boleh labelkan klien korang, owner ke buyer ke, owner yang serius, owner yang tak serius, apa benda. So korang boleh susun. Selain daripada Trello yang saya share hari tu, korang boleh susun daripada WhatsApp business tu. Ada label-label dia. So, ini saya belajar bertalha lah. So, bila korang label-label kat situ, korang boleh tahu klien mana yang quality, klien mana yang quality, klien mana yang korang kena follow up, klien mana yang tak perlu follow up. So, bila dah tahu daripada situ, korang tahulah funnel korang macam mana. Okay, itulah namanya funnel. Bukan setakat kita spend gila-gila, dapat yang tu, jual, biar terbiar. Tak. Itu sebab saya kata funnel dia macam ni. Daripada besar, daripada lead sampailah korang dapat close the deal, dah claim, dan korang jadikan yang ni lah sebagai korang punya raving fan. Berkembang. So, dengan adanya orang yang refer kan, korang punya cost marketing per client akan makin lama makin kurang, insyaAllah. Cuba try. Sebab benda ni sangat penting. Kita nak jaga cost dan masa sama nak naik income kan, betul? So, jaga benda-benda ni. Okay? So, work extra hard guys. Terpaksa. Kita kena laju, kita kena buat istirahat dan no seatback lah. Tak boleh buat apa lah. So, kita tak boleh komplain masalah COVID yang semua memanglah benda jadi. Tapi kita tak boleh nak buat apa. Kita tak boleh salahkan orang, salahkan government. Memang tak boleh. So, alasan sampai bila pun takkan selesai. Dan benda yang kita buat ni semua tak ada garanti. Orang yang bekerja pun tak tentu lagi esok dia bekerja ke tak. Walaupun dia kerja government. So, kita kena kerja istirahat. Tak ada pilihan. Kerja istirahat. Alright? Okay. So far semua okey ke? Saya laju sangat ni sebab saya geram lama sangat melayan benda OBS tadi ni. So kalau korang ada komen, ada apa-apa nak cakap je. Saya okey, saya open for all. Alright. So siapa kenal dia ni? Dah jadi, tak adalah Allahyarham, dia dah rest in peace lah, dah matilah. So nama dia adalah Kobe Bryant. Dia adalah salah seorang player basketball yang saya minat dulu. Time kecil saya main basketball. So salah seorang saya minat. So Mamat ni kerja memang gila lah. Dia kerja memang gila. Dia train memang gila. So he's a business owner dan dia juga seorang investor. So apa yang dia cakap ni adalah, we all have self-doubt. Don't deny it, but also don't capitulate it. So you embrace it. Semua orang ada self-doubt. Jangan layan sangat lah. Buat je. A smooth seize never make skilled seller. Okay. Time korang tengah terdesak, korang tengah sakit, korang tengah susah ni lah. Dan kita tengah susah ni lah, kita belajar macam-macam. Kita belajar macam mana nak survive. Kita belajar macam nak buat ni, nak buat tu. Okay, yang perempuan pula belajar masak macam-macam kan. Yang lakinya dah tahu dah pandai beli barang. Beli ikan kembung dengan ikan selar. Macam mana. Okay. So, dah tahulah ikan keli, ikan semilang macam mana. Sayur kobis dengan salad. Dah tahu beza. So, korang belajar. Banyak benda time ni. So, korang dah skill macam-macam. So, kita kena tahu banyak benda sebenarnya. Tapi, tak perlu semua benda kita kena buat.
Kita tahu ni sebagai knowledge kita supaya anything happen, kita boleh survive. Alright? So, last, I can relate to lazy people. We don't speak the same language. I don't understand you. I don't want to understand you. So, saya harapkan ni pesan untuk diri sendiri ya. So, saya harapkan korang semua dapat manfaat. Dan saya sangat-sangat mengharapkan perkara ni selesai dengan segera. Isu COVID dan recession ni, saya sangat harap dapat selesai dengan segera sebab benda ni akan impact semua orang. Okay, semua orang. Ada yang hilang kerja, ada yang jadi macam-macam. Okay. So, kita doakan keselamatan semua. Dan kalau ada soalan, boleh bagi tahu. Boleh tanyakan sebelum kita end this live. Okay? Benda ni yang paling penting kalian semua, financial structure. Jangan miss benda ni. Dalam antara banyak slide, benda ni yang paling penting sebenarnya. Fokus untuk survive guys. So far orang tanya saya, adakah industri kita terjejas? Of course, terjejas. Menipu lah kata tak terjejas. Tapi jangan layan sangat sebab bidang kita ni servis. Semua orang perlukan rumah. Sama ada diorang tak beli, diorang akan sewa. Okay? Dan antara point untuk diorang beli sekarang dan bayar adalah korang cakap dengan diorang, katakan kalau diorang beli under con, projek, diorang beli sekarang, bayar full nanti lagi 2 tahun, lagi 3 tahun selepas property siap. Time tu ekonomi dah okey. Bila ekonomi dah okey, tak dapat dah harga ni. Namanya macam tu lah. Sebab property pun dalam jangka masa panjang, kalau korang tengok dia punya chart meningkat. From time to time. Okay? So, video ni saya akan share dengan korang yang pasal iCook tu. Dan saya sentiasa doakan yang terbaik untuk korang semua. Sebab kita pun baru rekrut tim-tim baru dan banyak perkara korang kena belajar, banyak perkara korang kena buat. So, I wish you guys all the best. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya akan end the live kejap lagi. Another 1 minute. Live ni saya akan biarkan kat sini je. Slide tak kot. Slide tidak. So korang baca lah ni. Sebab takut kalau saya bagi slide, takut orang salah faham lah. Takut salah faham. Salah faham tu maksudnya apa yang ditulis kat sini tanpa explanation, ataupun explanation tu nanti jadi lain. Tapi video ni akan ada dalam ni. So insyaAllah from time to time korang boleh tengok lah. Okay? Okay, itu saja guys. Terima kasih kerana menunggu saya tadi untuk setting-setting kejap dan tonton sampai habis. I wish you guys all the best. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih semua atas support korang. Terima kasih atas usaha korang selama ni. InsyaAllah from time to time kita akan ada sharing. Petang ada sharing daripada Thailand. Hafiz, okay, tim leader kita pada pukul 2.30 petang. And insyaAllah we do our best. Dan insyaAllah kita biarkan Allah buat yang lain. Allah do the rest. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengecualian 6 bulan pembayaran loan ada efek tak untuk buyer dapat loan rumah? Okay, soalan menarik. Sebelum habis ada pula soalan kan. Pengecualian 6 bulan pembayaran loan ada efek tak untuk buyer dapat loan rumah? Okay. To be honest guys, kerja bank ni adalah untuk bagi loan. Itu adalah diorang punya bisnes. Okay? Itu adalah diorang punya bisnes. Untuk bagi loan. Korang kena ingat tu. Okay? So, buyer dapat loan rumah ni, bagi saya, bank memang nak bisnes. Bank memang nak bisnes. Cuma, ada cuma pengiraan kredit scoring mungkin berubah. So, mungkin berubah tu sebagai contoh. Industri yang terlibat dalam sebagai contoh perhotelan, pelancongan,
Industri yang terjejas lagi apa? Industri yang mungkin saya sekita tengok lah industri yang paling terjejas pelancongan, ni apa tu nama dia, penerbangan, airlines, oil and gas. So credit scoring akan berubah. So bila credit scoring berubah, dia punya bank punya department, risk management department, dia akan mengeluarkan, dia akan meeting, normally dia akan keluarkan apa ni, guideline barulah, credit scoring. So credit scoring yang terkini akan diberikan kepada bank, staff-staff loan bank ni untuk diorang kira semula. So bagi saya loan tak ada masalah, cuma credit scoring tu yang akan berubah. Credit scoring yang akan berubah. Okay, hopefully saya menjawab soalan. Sebab KPI Bank memang untuk bagi loan. Alright. So, itu saja. Terima kasih guys.